Hai saudara dan saudari sekalian. Hai pelajar, nama saya Cikgu Paul. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk dalam tingkatan 5 KSSM, iaitu bagi subjek sejarah. Tajuk yang saya ingin kongsikan ini adalah dari bab 1, iaitu kedaulatan negara. Dan pada video ini saya ingin berkongsi tentang subtopik konsep kedaulatan. Para pelajar sekalian, kita mulakan tajuk ini dengan tarif kedaulatan. Tarif, maksud, makna, konsep kedaulatan. Jadi bagaimanakah kita memberi tarif kepada perkataan kedaulatan ini? Okey, kita guna dua cara. Satu, kita ikut bahasa. Dua, kita ikut pandangan tokoh. Okey, kita mula dengan cara yang pertama, mengikut bahasa. Okey, jadi dalam slide ini saya berikan 4 bahasa. Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kita mula dengan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kedaulatan bererti Supranus ataupun Superanus, iaitu agung dan tertinggi bagi negara yang bebas dan merdeka. Jadi negara yang bebas dan merdeka ini mempunyai kedaulatan yang agung ataupun tertinggi. Jadi saya simpulkan maksud ini dengan satu gambar. Okey, jadi gambar ini menggambarkan kedaulatan. Okey, manakala dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ini bererti sovereignty. Okey, di mana ia bermaksud negara yang berkuasa penuh dalam pemerintahan. Okey, negara yang berkuasa penuh dalam pemerintahan. Okey, jadi saya guna gambar ini, gambar istana ataupun kastil ini untuk menggambarkan kuasa penuh dalam pemerintahan. Jadi kita lihat bahasa yang ketiga, bahasa Arab. Bahasa Arab ini berasal perkataan kedaulatannya dari perkataan daulah. Okey, daulah ini bererti kuasa pemerintahan kerajaan. Okey, kuasa pemerintahan kerajaan, dan saya guna gambar ikon ini. Okey, itu desta ataupun topi yang dipakai oleh raja yang merupakan simbol kuasa pemerintah ataupun kuasa raja. Dan dalam bahasa Melayu, kedaulatan ini berasal daripada perkataan daulat. Okey, di mana daulat ini bererti kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Okey, kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Jadi saya guna gambar ini untuk menggambarkan pemerintah negara yang mempunyai kuasa yang tinggi, iaitu raja ataupun pemerintah. Jadi di sini saya simpulkan, apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ini adalah kuasa tertinggi, di mana saya gunakan simbol bateri yang tengah di-charge kuasanya. Ingat simbol ini, kuasa tertinggi. Dan pemerintahan kerajaan, di mana saya gunakan gambar istana dengan raja ataupun pemerintah. Pemerintahan kerajaan. Dan akhir sekali, negara bebas dan merdeka, di mana saya guna gambar ini untuk menggambarkan negara yang bebas dan merdeka. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, kedaulatan ini adalah kuasa tertinggi pemerintahan kerajaan negara bebas dan merdeka. Kita lihat tarifan kedaulatan dalam cara yang kedua, iaitu pandangan tokoh, mengikut pandangan tokoh. Kita mula dengan 3 tokoh ini, Aristotle, Ibn Khaldun dan Jane Bodin. Ketiga-tiga tokoh ini persamaannya ialah ketiga-tiga ini mengatakan kedaulatan ini ialah kuasa tertinggi negara. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi negara. Menurut Aristotle ini siapa? Dia ni ahli falsafah Yunani.
Okey, ahli falsafah Greek ataupun Yunani. Aristotle mengatakan kedaulatan ini adalah kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Okey, kerajaan yang ada kuasa tertinggi ini dia terikat dengan undang-undang. Okey, manakala Ibnu Khaldun, ilmuwan Islam, mengatakan dalam kedaulatan ini, dalam kuasa tertinggi negara ini ada semangat kekitaan bangsa, semangat beragama dalam bangsa. Jadi bangsa ini dia rela berkorban untuk mencapai cita-cita yang sama. Tokoh yang ketiga adalah Jean Bodin. Jean Bodin ini adalah ahli falsafah politik Perancis. Beliau mengatakan kedaulatan ini adalah kuasa tertinggi negara yang bersifat kekal. Dan dalam kedaulatan ini, kuasa tidak terbatas. Kuasa dia besar, kuasa tidak terbatas. Dan kuasa ini boleh buat apa? Undang-undang, mentafsir undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Jadi ketiga tokoh ini bersetuju bahawa kedaulatan ini bererti kuasa tertinggi negara. Kita lihat pandangan dua tokoh ini lagi. Dua tokoh yang lain. Itu satu, Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tunku Abdul Rahman mengatakan kedaulatan ini bererti prinsip kebebasan dan keadilan dan memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara, mengatakan kedaulatan ialah asas negara yang merdeka. Di mana negara yang merdeka itu dia memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa dan dunia. Jadi negara tersebut, pemerintah negara tersebut ada hak, ada kuasa untuk atur urusan dalam negeri tanpa terlujuk asing, tanpa campur tangan asing. Jadi di sini saya ingin simpulkan maksud kedaulatan menurut tokoh-tokoh yang saya sebut tadi. Kesimpulan kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan negara. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi, kuasa tertinggi. Kuasa dan wibawa negara yang menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi negara ini ada kuasa menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Penting untuk apa? Penting untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, supaya negara jadi aman, stabil. Dan negara yang berdaulat diterima oleh negara lain. Diiktiraf oleh negara lain. Jadi saya ulang balik, apa itu kedaulatan? Kuasa negara, kuasa tinggi negara menjalankan pemerintahan dan undang-undang demi kesejahteraan rakyat dan negara, diterima oleh negara lain. Kita cuba lihat tajuk baru, iaitu jenis kedaulatan. Tadi tarif, sekarang jenis kedaulatan. Ada 4 jenis kedaulatan. 1, kedaulatan tradisional. Saya telah highlight perkataan ini ya. Ingat tradisional. Kedaulatan tradisional ini biasanya dia rujuk kepada siapa? Pemerintah ataupun raja. Raja. Di Malaysia, dulu tradisional, kedaulatan tradisional dia, pemerintahan tradisional dia adalah pemerintahan beraja, raja-raja Melayu. Jadi kedaulatan tradisional bererti sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak dan tertinggi. Raja berkuasa mutlak, raja banyak kuasa. Raja ini berwibawa. Dan ia diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Jadi rakyat ini dia taat setia kepada raja, sebab raja itu ada kuasa.
Okay. Jenis yang kedua adalah kedaulatan moden. Kedaulatan moden ini merujuk kepada kemunculan negara bangsa. Okay. Negara bangsa. Jadi idea negara bangsa ini muncul selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Dan ia tentang apa? Hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okey, saya guna gambar ini. Okey, gambar orang putih ini, kartun orang putih ini untuk menggambarkan keadaan di Eropah yang mengalami revolusi sehingga mewujudkan idea negara bangsa. Okey, dan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan ini saya guna gambar ini. Okey, gambar rakyat. Okey, dan rakyat ini dia ada hak. Okey, hak ikut perlembagaan ataupun undang-undang. Okey, selepas itu, selepas Perang Dunia Pertama, idea tentang negara bangsa berubah. Selepas Perang Dunia Pertama, negara bangsa ini bererti nasionalisme, iaitu unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Saya guna gambar ini. Okay, unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Maksud dia negara selepas Perang Dunia Pertama, negara yang dibentuk adalah ikut persamaan bangsa dia ataupun bahasa dia. Contohnya satu bahasa, bangsa untuk satu negara. Dan yang ketiga, kita lihat pada negara kita. Okey, negara kita ini negara yang berdaulat. Okey, mengapa? Sebab negara kita ini wujud kerana hasil gabungan negeri-negeri yang berbentuk Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dan selepas itu, Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia sehingga sekarang. Itu 1963. Okay, kedaulatan yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Okay, keyword dia undang-undang. Law. Okay, jadi kedaulatan undang-undang ini berarti rakyat dan kerajaan, pemerintah terikat dengan undang-undang dan mesti mematuhi undang-undang. Sebab undang-undang ini dia jamin keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dia jamin keadilan supaya negara jadi aman, stabil, makmur. Okey, jadi untuk memelihara undang-undang dan melaksanakan undang-undang, kita ada Badan Kehakiman Bebas ataupun mahkamah. Okey, mahkamah. Okey, kita boleh lihat gambar mahkamah di sini. Jadi mahkamah memelihara dan melaksanakan undang-undang. Dan kedaulatan undang-undang ini merupakan prinsip keempat rukun negara. Okey, jenis kedaulatan yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa ini, okey, kalau keyword dia antarabangsa. Okey, jadi bila kita kata antarabangsa, jadi maksudnya negara-negara di dunia. Jadi kita ada satu pertubuhan, okey, yang mengawal keamanan negara dunia, iaitu PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi PBB ini mengiktiraf negara, okey, mengiktiraf kedaulatan negara. Okey, dalam PBB, kedaulatan antarabangsa bererti, okey, negara itu merdeka, bebas dan tidak boleh dicabuli, tidak boleh diceroboh, tidak boleh dijajah oleh negara lain. Okey, selain itu, PBB juga membuat satu perjanjian, membuat satu pengumuman, iaitu Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Jadi dalam Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970, kedaulatan antarabangsa ini adalah berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Jadi negara Malaysia, negara kita adalah negara yang diiktiraf dan diterima
sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Kita adalah ahli PBB. Jadi, sekian saja perkongsian saya untuk tajuk ini. Dan kita jumpa lagi pada perkongsian video yang akan datang. Sekian, terima kasih.